Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Ahlan wa sahlan marhaban bika ya Ramadan. Ahlan wa sahlan marhaban bika ya Ramadan. Ahlan wa sahlan marhaban bika ya Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada petang yang penuh berkat ini, sempena hari yang ketiga kita berpuasa di bulan Ramadan, program Ihya Ramadan, anjuran TV Hijrah. Muslimin muslimat, penuntun yang budiman, peminat setia kepada TV Hijrah, pada petang yang penuh berkat ini secara live di TV Hijrah, kita membincangkan berkenaan dengan penetapan tentang bulan puasa, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila memperkatakan tentang penetapan di bulan Ramadan Al-Mubarak, mengingatkan kita tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allah SWT menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, aku telah wajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, seperti mana aku telah wajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu, kata Allah. Moga-moga kamu tergolong di kalangan orang-orang yang muttaqin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak ambil ayat yang terakhir dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Paman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di kalangan kamu yang melihat hilal, yakni bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Dan apabila memperkatakan tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu melihat hilal, yakni bulan. Jadi dalam penentuan berkenaan dengan penetapan bulan Ramadan ataupun puasa, kita melihat dari segi tiga aspek. Yang pertama sekali iaitu ru'ya. Kemudian yang kedua ialah berkenaan dengan melihatnya tentang hilal, iaitu anak bulan. Kemudian yang ketiga ialah berkenaan dengan hisab, iaitu genapnya 30 hari di bulan Sya'ban. Apabila genap 30 hari di bulan Sya'ban, maka ketika itulah berlakulah ahli falak akan menggunakan sistem astronomi yang Allah SWT anugerahkan, dan negara kita mempunyai sistem ini untuk melihat hilal, yakni anak bulan. Bila dapat disaksikan anak bulan, maka disitulah bermulanya puasa Ramadan Al-Mubarak. Penuntun muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dalam live berkenaan dengan perbincangan kita pada petang yang penuh berkat ini, iaitu Ihya'ur Ramadan, maka insya-Allah kita ada kita ada panggilan selepas ini. Kita akan buka talian, iaitu muslimin dan muslimat peminat kepada program Ihya'ur Ramadan di TV Hijrah ini pada petang penuh berkat ini, bolehlah memanggil selepas azan nanti di talian 03-2260-1610. Saya ulang semula, 03-2260-1610 dan 03-2260-2411, 03-2260-2411. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama di bulan Ramadan Al-Mubarak, sempena hari yang ketiga kita berpuasa ini, dengan bersungguh-sungguh kita berpuasa, moga-moga kita mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya. Sebab orang yang berpuasa ini, kita mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih dan kitab Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya kata beliau, golongan yang berpuasa ini terdiri pada 3 golongan. Golongan yang pertama disebut sebagai puasa am li syariah, iaitu puasa bagi golongan awam sekedar menepati hukum syarak, tidak lebih daripada itu. Maknanya anggota tubuh badan yang lain tidak ikut berpuasa. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkatakan golongan yang pertama ini, Nabi bersabda, kam min ummatin laisa lahu siyamu ila al-ju'i wal atash. Berapa ramai di kalangan umatku yang berpuasa, kata Nabi, tidak dapat apa-apa baginya melainkan rasa lapar dan dahaga saja. Kita menjadi golongan yang kedua, yaitu golongan yang disebut sebagai puasa am alal khusus, yaitu puasa
bagi mereka-mereka yang bukan sekadar menepi syarak, tetapi pada masa yang sama seluruh anggota tubuh badan dia ikut berpuasa. Bukan saja menahan daripada dahaga, lapar dan minum, tetapi pada masa yang sama seluruh anggota tubuh badan dia seperti telinga, mata dan anggota yang lain ikut berpuasa. Dan yang ketiga, yang akhir, kita sama-sama menjadi golongan yang terbaik, yaitu puasa khusus alal khawas. Bagaimana Imam Ghazali rahmatullahi alaihi menukilkan bagi puasa kategori ini, selain daripada dia menahan daripada makan dan minum serta segala perkara-perkara yang membatalkan puasa, pada masa yang sama seluruh anggota tubuh badan dia ikut berpuasa, dan di akhir sekali jiwa dan akal fikiran dia fana dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terbaik bagi kita, tetapi kita tak dapat. Ini adalah golongan para nabi dan para rasul dan golongan aulia Allah insya-Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Ada kemungkinan Ramadan akan datang kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang sebenar. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang melaksanakan bulan Ramadan kali ini mendapat intifati daripada madrasah Ramadan. Kita mendapat dengan gerakan transformasi di bulan Ramadan, perubahan pada diri kita, perubahan spiritual yaitu dalaman dan perubahan dari sisi jasmani. Di antara perubahan yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan, yang pertama sekali di luar Ramadan kita pun sembahyang berjemaah, misalnya di bulan Ramadan Mubarak ambil kesempatan sembahyang berjemaah khususnya waktu Isya dan salat sunat tarawih, salat sunat muakkad dalam fiqh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua kita perbanyakkan di bulan Ramadan ialah perbanyakkan tilawatul Quran. Ambil kesempatan untuk apa? Untuk tadabbur kitab Allah. Walaupun 3 ayat yang kita baca, tapi kita faham makna, renung maknanya, insya-Allah merasap dalam jiwa kita muslim muslimat. Yang ketiga yang kita kena perbanyakkan di bulan Ramadan al-Mubarak ialah qiyamul lail, yaitu kembara mencari malam Lailatul Qadar. Ini yang sangat penting sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, taharraw Lailatul Qadri minal witri fil ashri minal awakhir min Ramadan. Rebutlah ulimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam Lailatul Qadar pada 10 yang ganjil di bulan Ramadan al-Mubarak. Insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembara mencari malam Lailatul Qadar kita akan bincangkan pada program 6 hari bulan bersama dengan Mufti Negeri Perak di bangunan bangunan di tak jauh daripada sini di Jinson Mall di sana. Insya-Allah kita akan bicara tentang kembara malam Lailatul Qadar. Insya-Allah datang beramai-ramai dalam program tersebut. Moga-moga apa di peningkatan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini Ramadan rebut peluang banyak-banyak untuk dapatkan pahala. Bukan Ramadan kali ini rebut banyak-banyak peluang untuk mendapat makanan-makanan di bazar Ramadan. Kita buat perubahan muslimin muslimat. Jangan sampai kita ini berebut-rebut berada di bazar Ramadan, pada masa yang sama kita tinggalkan amalan-amalan nafil, amalan-amalan digalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bersedekah, qiyamul lail, tadabbur dengan Al-Quran, duduk dan tazkirah para alim ulama insya-Allah. Ambil peluang insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, khususnya muslimat di rumah. Kali ini kita adakan satu gerakan paradigma Ramadan, madrasah Ramadan, yaitu jangan sibuk buat kuih, jangan sibuk membeli belah seperti membeli kain langsir dan sebagainya. Kita sibuk kali ini tadabbur dengan Quran, sibuk dengan tadarus Al-Quran, duduk dan tazkirah para alim ulama. Kita sibuk untuk menelaah program-program keagamaan, khususnya dalam program Ihya Ramadan terbitan TV Hijrah dibawa oleh sahabat saya Syafiq bin Zulkifli dengan kru-kru yang ada di TV Hijrah pada petang ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas azan nanti insyaallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperkara lagi kita sambung lagi sikit perbincangan kita berkenaan dengan Ihya Ramadan, yaitu berkenaan dengan kelebihan bersedekah di bulan Ramadan al-Mubarak. Jangan lupa bersedekah muslimin muslimat. Di sepanjang bulan Ramadan tabung-tabung masjid, surau-surau ada. IJK masjid, IJK surau telah menyediakan tabung-tabung untuk Ihya Ramadan. Rebut peluang untuk tabarruk, rebut peluang untuk menderma muslimin dan muslimat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqah fi Ramadan, seabdal sedekah itu di bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi saya sebagai pengarah kepada Akademi Tahfiz Al-Quran wal Hadis
Madrasah Tafiz kita di Kota Belud, Sabah sana. Kita juga sedang mengumpul dana untuk program Ihyaur Ramadan untuk saudara-saudara baru, untuk ibu-ibu tunggal, untuk Madrasah Tafiz. Jadi kita memerlukan sumbangan dana yang begitu banyak dalam pembinaan madrasah juga. Di samping Ihyaur Ramadan, Ihyaur Syawal di bawah kelolaan Ustaz sebagai pengarah. Jadi muslimin muslimat juga boleh tabarruk melalui telefon Ustaz di talian 019 2666 323. Saya ulang semula 019 2666 323. Tapi bukan sekarang, telefon selepas persiaran ini tidak berlangsung insya-Allah. Muslimin dan muslimat, sebab tu tabarruk ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sepanjang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membukakan ruang kepada muslimin dan muslimat untuk tabarruk. Oleh sebab itu, kepada muslimin dan muslimat yang pernah datang untuk mengerjakan haji dan umrah di Makkahul Mukarramah, di sebelah kiri Raudah, di belakang makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah gulungan ahli sufah yang Nabi jaga, fuqara wal masakin. Nabi jaga mereka di sepanjang bulan Ramadan. Maka Nabi war-warkan, siapakah di kalangan muslimin dan muslimat ingin menderma di sepanjang bulan Ramadan? Siapakah di kalangan muslimin dan muslimat ingin tabarruk untuk support berbuka bagi mereka-mereka puasa di bulan Ramadan, khususnya golongan ahli sufah? Maka di antaranya Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah, saya akan support pada 2 hari ini ya Rasulullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu angkat tangan pula, saya akan support seminggu ya Rasulullah. Kemudian di antaranya Abdurrahman bin Auf kata, saya akan support selama 2 minggu di bulan Ramadan ya Rasulullah. Sahabat-sahabat berlumba-lumba untuk tabarruk di bulan Ramadan, untuk mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqah fi Ramadan, seafdal sedekah itu di bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan Ramadan adalah bulan beramal. Insyaallah muslimin muslimat, jangan kita terlepas peluang untuk mengambil pahala banyak di bulan Ramadan. Sebab Nabi sebut, idza za Ramadan awal rahmah wa usatu maghfirah wa akhiru itkum minan nar. Ramadan awal rahmat, pertengahanlah kampunan dan akhir pelepasan dari api neraka Allah. Wallahu alam bisawab. Kita sambung selepas ini dalam talian kita akan buka insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi dalam program Ihyaur Ramadan terbitan TV Hijrah. InsyaAllah kita sedang membuka talian kepada muslimin dan muslimat yang ingin memanggil, mungkin kita berkongsi pada petang yang penuh berkat ini. Boleh hubungi kita di talian 0322601610 ataupun 0322602411. InsyaAllah kita boleh berinteraksi dalam sembang-sembang Ihyaur Ramadan pada petang yang penuh berkat ini. Sementara menerima panggilan sekiranya ada, kita buka ruang kepada muslimin dan muslimat insya-Allah, kepada peminat setia TV Hijrah pada petang yang penuh berkat ini dalam program Ihyaur Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sembang-sembang semula dalam program Ihyaur Ramadan pada petang yang penuh berkat ini. Pertama sekali kita sambung semula, apakah perkara-perkara yang kita perbanyakkan tadi di sepanjang bulan Ramadan? Pertama sekali ialah kita kena ada satu gerakan transformasi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Gerakan transformasi yang pertama iaitu daripada di luar bulan Ramadan kita jarang sembahyang berjemaah. Marilah kita bisik pada hati dan jiwa kita, jinak-jinakkan diri untuk mengimarahkan rumah Allah, sembahyang berjemaah, ingat solat, ingat sembahyang sebelum jenazah kita disembayangkan oleh muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ambil kesempatan. Baik, sekarang ini kita ada pemanggil. InsyaAllah ya, kita ada pemanggil yang sedang memanggil panggilan. Kita tunggu panggilan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa bercakap di sana? Saya Rusni binti Jamal. Ya, apa khabar? Silakan. Ya. Dari mana tadi ni? Ustaz. Ya, dari mana tadi? Saya dari Ampang. Oh, dari Ampang. Ya, salam Ramadan Al-Karim. Okey, silakan. Ada soalan? Ya, ada Ustaz. Ya. Ustaz, saya tahu kita kan kita kan selalu
kita akan sembahyang tarawih kan? Ya, betul. Sembahyang tarawih. Tu kita ada sembahyang sunat witir. Baik. 3 rakaat kan? Ya. Makna kita dah tutup sembahyang kan? Ya, betul. Habis kita kalau bangun tengah malam, Ya. macam mana tu Ustaz? Kalau kita bangun tengah malam pukul 3 ke, kita nak sembahyang tahajud, sembahyang hajat ke, macam mana cara tu kalau kita dah tutup sembahyang witir? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Terima kasih kepada bertanya di Ampang ya. Atau nak buka ke atau macam mana saya nak tahu. Baik, terima kasih. Terima Okey, kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak ke makcik yang bertanya tadi di Ampang tadi. Soalan dia, bagaimanakah kita telah mengerjakan solat sunat tarawih sampai 8 atau 20 rakaat. Kemudian kita tutup dengan witir 3 rakaat. Baik. Kita dah buat di masjid, tutup dengan witir 3 rakaat ataupun kita buat di rumah. Baik, ada dua pandangan di kalangan ulama. Kalau kita buka dalam fiqh muqarrar, fiqh perbandingan 4 mazhab, sekiranya kita menghabiskan solat sunat tarawih sama 8 ataupun 20 rakaat, ya, kita tutup dengan witir 3 rakaat bersama dengan imam di masjid, maka boleh kita tutup dengan witir. Baik, ini pandangan qaul di antara rajih di kalangan para alim ulama, pandangan Imam Malik, Muhammad bin Hanbal juga fiqh Syafi'i. Cumanya sekiranya kalau kita nak mentakhirkan witir tadi apabila kita nak buat qiyamul lail seperti solat hajat, solat sunat taubat, solat hajat dan sebagainya, tak apa lagi kalau kita melaksanakan solat sunat tasbih, maka eloklah kita tutup solat sunat witir itu pada penutup qiyamul lail kita di rumah tadi. Tapi kalau nak tutup di masjid dengan 3 rakaat, tidak ada kesalahan. Ada kaul yang kurang rajih, boleh kita tutup dengan witir semula di rumah kita, boleh. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi pemanggil, ya, kita sedang menerima panggilan muslim muslimat, ya. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya Rafiza dari Seremban. Siapa nama tadi? Rafiza. Ya, daripada Seremban, ya. Silakan. Ya. Makcik ke ataupun cik puan ke cik ni? Cik. Ha? Cik. Okey, cik. Silakan, cik. Soalan saya, Ya. macam kalau kita solat tarawih tu, Baik. kadang-kadang kita macam imam tu dia baca cepat sangat kan? Baik, cepat sangat. Dia macam kita belum sempat lagi nak habiskan, macam nak tanya kalau Al-Fatihah tu dalam solat tarawih, Baik. kita kena baca juga ke ataupun tak payah? Sebab kadang-kadang kita nak dengar juga bacaan sunat daripada imam tu sendiri kan? Baik, terima kasih. Okey, itu je soalan saya. Baik, terima kasih kepada orang yang bertanya daripada Seremban, orang Nogari. Baik. Soalan dia, kalau kita mengerjakan solat sunat tarawih, ya, imam tu baca cepat ya. Baca cepat. Jadi adakah kita yang jadi makmum kepada imam tadi ni ikut dia ataupun dia imam rukuk tak habis lagi kita ikut ataupun tak ikut? Kita kena ikut tabi dengan imam sebab kita mula niat kita ini nak berimam. Jadi kalau imam dia dah rukuk, walaupun kita tak habis lagi baca Fatihah, kita ikut dengan imam sebab kita kena mengikut imam. Sebab memadailah dengan imam itu menanggung bacaan Fatihah kita. Ya, melainkan kalau kita masbuk itu lain. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih kepada pemanggil. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita buka talian lagi ya kepada rakan-rakan peminat Ihya Ramadan pada petang yang penuh berkat secara live sekiranya ada perkara yang kita kongsi bersama. Baik, silakan. Ada lagi pemanggil kita, peminat setia TV Hijrah Ihya Ramadan, silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakannya muslimat, masya-Allah. Silakan, nama siapa? Ya, saya Fazlina daripada Puchong. Ya, Cik Fazlina ke Puan Fazlina? Puan Fazlina. Ya, sila Puan Fazlina. Ya, silakan soalan. Ustaz, saya nak tanya, macam mana kita nak tegur cara berkhidmat tanpa menyakiti hati orang? Baik. Untuk walaupun orang tu berpuasa tapi dia tak menjalankan ibadat-ibadat wajib yang lain seperti solat 5 waktu dan sebagainya lah. Saya nak tegur tapi saya nak tegur secara berkhidmat tanpa menyakiti hati orang yang saya tegur. Baik, terima kasih kepada Puan Fazlina di Puchong ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada bertanya Puan Fazlina kita daripada Puchong. Iaitu ada kemungkinan bukan saja kawan beliau, mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita ya. Kita mempunyai kawan dia bersungguh-sungguh berpuasa tetapi kita tengok perangai dia ni tidak mengerjakan solat dan sebagainya. Baik, Allah SWT menyebut apabila kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman.
Nabi SAW bersabda, barang siapa di kalangan kamu yang melihat satu kemungkaran, kalau kamu mampu nak cegah, cegah dengan apa? Dengan kekuasaan tangan. Kalau tak mampu dengan lisan, kalau tak mampu dengan hati. Jadi kita cara yang terbaik ialah kita kena beri nasihat. Adinun nasihat, nasihat dengan elok. Kita beritahu kepada dia pada bulan Ramadan ni kita berpuasa bersungguh-sungguh. Tapi pada masa yang sama jangan abaikan perkara lain. Manis muka kita tegur dia. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kita ada pemanggil lagi? Silakan kalau ada pemanggil. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baik kita tidak ada pemanggil lagi mungkin, insya-Allah masa pun sudah habis. Insya-Allah setakat itu saja untuk program Ihya Ramadan pada petang yang penuh berkat ini. Kita akan bertemu pada siaran yang seterusnya kemungkinan esok hari. Ya. Baik, kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sebelum itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak menyentuh berkenaan dengan kesinambungan tadi kita perbanyakkan tilawatul Quran, perbanyakkan berada di rumah Allah, di masjid untuk sembahyang berjemaah dan sebagainya. Kemudian perbanyakkan sedekah, kemudian yang paling penting juga duduk dalam tazkirah para alim ulama. Jangan ada di kalangan muslimin dan muslimat yang ambil kesempatan. Baik, kita ada pemanggil. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Putus? Tak ada. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung semula. Perkara yang sangat penting yang kita kena ingat di bulan Ramadan Al-Mubarak ialah duduk dalam tazkirah para alim ulama. Di masjid-masjid dan surau-surau di sepanjang bulan Ramadan ada masjid dan surau yang melaksanakan. Baik, kita ada pemanggil, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, siapa di sana? Ustaz, saya Jangsari daripada Putrajaya, Ustaz. Baik, silakan tuan. Apa soalannya tuan daripada Putrajaya? Soalan dia macam ni, Ustaz. Baik. Kalau kita dari dulu tak berpuasa, Ustaz. Baik. Di bulan Ramadan. Tapi kita niat nak berpuasa, tapi kita tak berpuasa juga, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Okey. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita memanggil daripada Putrajaya ya. Baik. Soalan dia, bagaimanakah kita berniat berpuasa tetapi tiba-tiba kita tidak puasa? Baik, apabila di malam bulan Ramadan kita berpuasa start 1 hari bulan. Baik, malamnya kata para alim ulama dalam kitab fiqh muqarran tadi, di antaranya pandangan Imam Malik, Imam Hanbal, Imam Hanifah, mereka menyatakan cukup dengan kita berniat berpuasa untuk sepanjang bulan Ramadan. Kalau takdir kita tak puasa, kalau dibatalkan puasa disebabkan tertentu, tak mengapalah. Dari keisukannya pada malamnya kena berniat. Tetapi kita ambil kaul daripada Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa kena jadidu niyatukum, kena perbaharui niat. Maksudnya setiap malam tu adalah lebih afdal kita berniat untuk berpuasa pada setiap malam Ramadan. Sebab apabila ada keuzuran, contoh kita bermusafir ataupun kita sakit yang teruk ataupun ibu yang mengandung dan sebagainya, ada rukhsah mereka untuk membatalkan puasa, maka dia boleh perbaharui niat. Nah, baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan kita pada program Ihya Ramadan pada petang yang penuh berkat ini secara live, marilah kita sama-sama menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang sebenar. Kita bezakan di antara ibadat dengan adat. Jadikan Ramadan kali ini mungkin Ramadan yang terakhir buat kita, tidak kesempatan lagi untuk bertemu dengan Ramadan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.